nanti habis saya tekan kini jalan. Okey. Dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ashabil kiram wa ila syekhina kiram wa syaikhina illa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar miftah babil yasar. Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Alhamdulillah puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat pada setiap hari dan masa. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang terbesar, iaitu iman dan Islam. Kemudian nikmat kesihatan, nikmat dipanjangkan umur, yang sewajibnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengisinya dengan ketaatan, agar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung pada hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 diletakkan tajuk bila umur sudah mencapai 60 tahun. Sama-sama kita tengok hadis yang ke-34 diletakkan tajuk oleh penyusun bila umur sudah mencapai 60 tahun. Saya juga menjawab salam pada yang menonton dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari. Wa bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala a'darallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan. Rawahul Bukhari. Yang mana artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Allah Ta'ala sudah tidak mahu menerima keuzuran seseorang yang dilanjutkan usianya sehingga ia sampai berumur 60 tahun, sedangkan ia mati dengan tidak sempat berbuat ibadah. Kita tengok a'dzarallah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang Abu Hurairah ni berkenaan dengan Abu Hurairah kita dah sebut sedikit sebanyak tentang kehidupan beliau. Dia diriwayatkan daripada Nabi, a'dzarallahu, Allah memberi keuzuran kepada seseorang ila mri'in akharal ajalahu, yang dilewatkan, dipanjangkan umur dia sehingga bila balagha 60 sanah, sehingga sampai kepada umurnya mencecah 60 tahun. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang mana penyusun memberi keterangan di dalam buku ini dikatakan
Allah Ta'ala masih memberikan ruang kepada seseorang untuk berkata, jikalau umurku panjang, sempatlah aku berbuat amal ibadah apabila ia mati sebelum mencapai 60 tahun. Manusia ni sikap dia ataupun sifat dia adalah suka menangguh-nangguhkan. Tak apa, esok ada lagi. Tak apa, esok ada lagi. Nanti dah sampai umur, nanti dah tua, nanti dah sampai umur pension nanti, kita tumpulah di masjid, kita tumpulah mengaji agama. Itu sifat ataupun sikap manusia, suka menangguh-nangguhkan sesuatu yang sepatutnya perlu diisi ketika dan waktu itu. Maksudnya umur kita ni sampai je akil baligh, kita dah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di dalam peringkat mukallaf, yang mana kita bertanggungjawab di atas perbuatan kita, perbuatan kehidupan kita, sama ada taat atau maksiat. Itu kita yang menanggung, itu ala mukallaf sampainya umur baligh. Sebab tu di dalam syarat sah disebut aqil baligh. Aqil berakal, baligh sampai umur dia. Umur yang paling lanjut untuk seseorang itu baligh disebutkan 15 tahun. 15 tahun. Paling awal tu 9 tahun bagi perempuan, dan kebiasaannya 12-13. Kemudian bila dah mencapai baligh itu, bermulalah perjalanan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikira dosa dan pahala yang telah dilakukan dia. Tapi kita ni bila capai umur muda ni, masih lagi berfikir seperti kebudak-budakan, kan? Kita fikir waktu muda ni tak ada lah, waktu sehat ini lambat lagi lah mati. Lambat lagi lah untuk ajal kita. Tak, kita pun setiap hari berita kita tengok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jemput ni tak kira umur. Kadang budak lagi, kadang waktu remaja lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala jemput. Kadang waktu bekerja, waktu muda sihat dan sebagainya. Itu pengalaman kehidupan kita. Kafa bil mauti wa'izad. Cukuplah kematian di sekeliling kita yang kita lihat itu memberi pengeringatan kepada kita tentang kehidupan yang kita akan lalui. Kemudian disebutkan lagi, tetapi bagi orang yang sudah mencapai umur 60 tahun ke atas, maka keuzuran itu sudah tidak diberikan lagi. Ini dari kefahaman daripada hadis ini. Bila sampai umur 60 tahun itu dah cukup lanjut untuk seseorang itu memfokuskan kehidupan dia terhadap ibadah. Memfokuskan kehidupan dia terhadap ibadah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, umur 40 tahun tu. Umur 40 tahun Imam Syafi'i dah mula bawa tongkat. Apa tujuan bawa tongkat? Untuk memperingati diri bahawa kehidupan ini seperti pengembara. Pengembara kan bawa tongkat. Umur 40 tahun, maka itu bukan usia main-main dah. Itu hidup perlu fokus di dalam perjalanan kehidupan. Nabi SAW pun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berumur 40 tahun. Maksudnya umur 40 tahun tu cukup matang untuk diri itu meletakkan arah tuju kehidupan dia, untuk faham makna kehidupan dia dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i umur dia sekitar 50-an saja. 50-an. Imam Nawawi sekitar 40-an diwafatkan. Wafat ketika umur 40-an. Tetapi berkat umur mereka ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkatkan umur mereka ini apabila mereka kehidupan itu diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga kata kitab-kitab Imam Nawawi sampai sekarang kita baca seperti Riyadhus Shalihin, Al-Azkarun Nawawi, di dalam hadis Syarah Muslim, di dalam fiqh Al-Minhaj dan sebagainya, itu seolah-olah Imam Nawawi hidup lagi di zaman kita ini berkat umur. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut tentang umur 40 ni. Kita boleh tengok dalam surah Al-Ahqaf, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, disebutkan 40 tahun. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Apa maksud ayat ini? Sehingga apabila dia menjadi dewasa, menjadi balagha ashuddahu, menjadi dewasa, kemudian disebutkan lagi dia umur berapa? 40 sanah. Wa balagha 40 sanah, dan mencapai umur 40 tahun. Apa munajat dia? Munajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni, ya Allah, kurniakan kepada aku untuk mensyukuri nikmat Engkau ya Allah. Wa ala walidayya, dan untuk yang telah untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Kemudian disebutkan wa an a'mala salihan tardah, untuk aku ni melakukan amal soleh yang Engkau redai. Itu ketika umur 40. Umur 40. Dalam hadis ini sampai umur 60 tahun, disebutkan dalam hadis ini, a'zarallah, Allah bagi peluang lagi. Allah bagi peluang lagi untuk seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut a'mar ummati, umur umat aku ma baina 60 ila 70. Umur umat aku ini di antara umur 60 ke 70. 60 ke 70. Ke lebih itu adalah peluang yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan. Jadi kita sama-sama tengoklah sekarang ni umur kita berapa. Umur kita berapa. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap hari memberi peluang kepada kita bernafas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita muhasabah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesegera yang mungkin. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba itu malam yugharqir, sebelum nyawanya sampai ke kerongkong. Kemudian disebutkan lagi sepatutnya orang yang menjangkau 60 tahun ke atas, dia telah banyak berpeluang untuk beribadah, dan sepatutnya dalam usia itu jiwanya sudah berubah, pembawaan dan cara hidupnya sudah semakin matang dan berwibawa. Sepatutnya usia tua hanya dipenuhkan dengan amal ibadah sahaja, memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran, mengingati mati dan seumpamanya. Sebab itu salah cara fikir kita apabila kita meletakkan nak belajar ilmu agama ni, aku nak fokus belajar ilmu agama ni, dah pencen nanti. Nak belajar ilmu agama, diletakkan semua di hujung. Maklumlah kita ni di antara umur 20-an sehingga 50-an itu masa disibukkan dengan apa? Dengan cari harta lah, untuk kita himpunkan harta. Kemudian diletakkan baki kehidupan itu, urusan agama itu di penghujung, di baki. Dalam harian kita pun macam tu. Dalam harian kita tu pun, dalam urusan agama kita, malam lah kita siang kita bekerja, malam baru kita fokus pergi mengaji, pergi
Itu pun kalau sempat. Tapi orang-orang yang hidup dalam suasana kesibukan itu, sampai rumah pun kadang-kadang kita bekerja, sampai rumah pun dah pukul 9 malam. Badan dah letih. Mana nak baca Al-Qurannya, mana nak solat berjemaah di masjidnya, mana nak mengajinya. Badan dah letih, esok nak kerja balik. Mana bahagian agama? Mana bahagian untuk kita menuntut ilmu agama, yang ilmu agama itu kita nak guna di sepanjang kehidupan kita. Ilmu fardu ain itu sepatutnya bermula aqil baligh, umur 15 tahun, umur 12 ataupun 13 tahun dah selesai ilmu fardu ain tu. Ilmu fardu ain tu solat, taharah, bersuci, kemudian bacaan Al-Quran. So, tak jelas ke? Jelas tak soal? Maaf. Okey. Itulah kehidupan kita. Dalam harian kita letakkan urusan agama ini waktu malam. Sedangkan sekarang ni, alhamdulillah Allah bagi peluang kita nak belajar ilmu agama mudah. Dengan internetnya, dengan YouTube-nya dan sebagainya. Dalam proses kita dalam perjalanan kita nak pergi kerja pun boleh tambahkan ilmu kita. Di tempat kerja pun kita luangkan tempat kerja kita, ada waktu rehatnya, letakkan buku-buku agama, buku-buku doa yang kita boleh hafal waktu rehat dan sebagainya. Kita kena curi-curi. Kerana apa? Curi-curi masa. Bukan curi masa bekerja, tak. Kita perlu sesuaikan ataupun fleksibelkan masa kita itu untuk diri kita ni, persediaan. Setiap hari itu merupakan persediaan menghadapi hari tua kita. Kalaulah dalam bab doa sebagai contoh, sebagai doa, kalau setiap hari ada doa-doa yang kita hafal ataupun munajat-munajat yang kita hafal, kan, kita hafal setiap hari ataupun setiap bulan ataupun setiap, ada pertambahan ilmu agama. Ketika mana 30 tahun ataupun ketika mencapai usia pencen sebagainya, itu dah banyak amal, doa-doa yang kita amalkan di dalam kehidupan kita. Contoh, kita letakkan buku agama di tempat kerja kita, contohnya tentang kitab Al-Azkar An-Nawawi sebagai contoh. Sekarang ni banyak terjemahan. Letakkan, baca. Pagi baca apa? Baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Amalkan. Setiap hari hafal dan amalkan. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Setiap pagi baca dan amal. Dan di sana ada ribuan doa-doa yang kalau kita di usia muda ni kita mula membaca dan berulang-ulang, dan insya-Allah kehidupan kita itu, ketika kehidupan kita setiap hari itu berisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sibuk melakukan apa kerja sekalipun, dan kita dah selesai dalam hal ilmu agama, sambil-sambil kita mencuri masa untuk belajar ilmu agama, ilmu tajwid. Kalau tak betul, masih lagi tak lancar baca Al-Quran, perbetulkan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ruang umur, dah pencen bekerja, dah berhenti bekerja, kesibukan kita gitu dah tak ada, anak-anak semua dah lepas sebagainya, kita dah fokus, kita dah boleh fokus dengan apa, dengan usaha mengulang-ulang bacaan Al-Quran sehingga beberapa kali khatam, dan persediaan kita menghadapi hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah persiapan yang cukup baik, dan akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala untuk menerima diri kita.
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan. Kemudian disebutkan lagi kerajaan pun penyusun Syekh Ahmad Fahmi sebut kerajaan pun sebenarnya telah berikan ruang untuk seseorang itu mengakhiri hidupnya dengan memperbanyakkan amal ibadah. Seorang pegawai kerajaan dalam umur 55 tahun telah pun dipensionkan. Bahkan sekarang ini ada kelonggaran untuk mendapatkan skim pension yang lebih awal lagi. Pension ataupun bersara usia 60 ni dah tak sesuai lah. Umur 55 tahun tu cukup lah kan? Ataupun ada pilihan untuk 50 tahun tu bagus. Untuk fokus, untuk tak disibukkan. 55 tahun tu maksimum lah, maksimum. Amaru ummati baina sitin ila 70. Umur umatku di antara 60 ke 70. Kita congak lah kehidupan kita ini. Bagaimana? Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia bahagikan fasa umur ni kepada beberapa peringkat. Ni kata masa kanak-kanak tu di masa umur 10 bayi setelah dilahirkan sampai 55 tahun tu masa kanak-kanak. Kemudian 15 tahun hingga 35 tahun tu waktu muda. 15 tahun ke 35 tahun tu waktu muda. 15 tahun ke 35 sehingga 50 tahun tu waktu dewasa. Waktu tua tu di mana? 50 tahun sehingga 70 tahun tu tua. Manakala umur 70 tahun ke atas itu disebut sebagai tua bangka. Dibahagi umur kepada 5 peringkat. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian disebutkan lagi, dah kita pencen, dah kerajaan pun bagi skim pencen dan sebagainya, duduk saja di rumah gaji akan dapat. Itu skim kan. Maka seeloknya masa yang tinggal dari baki hayatnya hanya digunakan untuk mencari keuntungan akhirat yang abadi itu. Tetapi masih ramai orang yang berniaga lepas pencen, pilih kehidupan untuk berniaga, sibuk lagi dengan berniaga ni dia ada untung rugi dia. Kalau untung banyak sekalipun, dia fikiran dia perlu fokus terhadap untuk jaga, tak bagi rugi. Jadi kesibukan itu berlaku sedemikian. Kemudian tetapi masih ramai orang yang berniaga kelang kabut ke sana dan ke sini dalam urusan menambah kekayaan. Apalah yang mahu dihimpunkan lagi. Harta yang ada sudah cukup untuk makan dan biasanya anak-anak sudah lepas dari tanggungan. Kita 60 tahun baru nak masuk politik. Baru nak masuk politik 60 tahun kan sibuk pula politik, cakap melakukan kerja-kerja dan sebagainya. Kena tengok balik hal yang demikian. Kemudian harta yang mereka sudah berumah tangga sendiri, anak-anak pun dah berumur ketika 60 tahun tu dah anak-anak dah besar, dah berdikari. Mereka sudah berumah tangga sendiri, bahkan ada di antara mereka yang mendapat peluang pekerjaan yang agak lumayan. Maka biarlah pula anak-anak yang menyara orang tua sebagai membalas sebahagian daripada budi orang tua yang telah bertungkus lumus dan membanting tulang untuk mencari nafkah kepada anak-anak sewaktu mereka masih kecil dulu. Jadi ni peringatan terhadap anak-anak kan, bila tengok umur ibu dan ayah dah capai 55 tahun, bagilah peluang kepada mereka untuk fokus terhadap ibadah. Jadi kita tolong bagi bulanan dan sebagainya. Itu anak-anak punya kesedaran kan. Begitulah pula halnya dengan orang-orang yang lain daripada pegawai. Biasanya anak-anak sudah dapat diharapkan untuk melanjutkan tugas orang tua sebagai petani, bertukang, berkebun dan sebagainya. Kiranya sampailah masanya untuk anak-anak membuat bakti, membalas jasa baik orang tua mereka. Itu disebutkan oleh penyusun
Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita tentang apa peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi, a'dzarallahu, keuzuran yang Allah Subhanahu wa taala bagi sehingga mencapai 60 tahun kan, 60 tahun, 40 tahun umur kita dah matang untuk tentukan perjalanan kehidupan kita. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu man tala umruhu, siapa yang panjang umur dia, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Baik amalnya. Yang tu perlu kita lihat. Dan umur muda yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, kita perlukan gunakan. Umur muda ni halangan dia cukup banyak. Halangan untuk cari duit, kemudian keinginan kita yang cukup banyak. Tetapi kalau orang muda boleh menempuhi halangan-halangan ini, apa hadis Nabi sebut, di dalam sebuah hadis sebut ajiba rabbuka, Tuhan Allah, Tuhan merasa kagum, min syabbin, ajiba rabbuka min syabbin, Allah merasa kagum terhadap orang muda, la sabwatalah, yang fikiran dia tak pincang, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain pun hadis tentang naungan Allah Subhanahu wa taala, hadis naungan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada 7 golongan. Di dalamnya ada sebut tentang apa, syabun, orang muda, nasya'a, yang hidupnya membesar bi'ibadatillah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu, seorang yang kuat, seorang lelaki yang kuat, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dengan hatinya itu terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kita isikan kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala bagi ini sementara, cuma dengan penuhi dengan apa yang menjadi tujuan diciptakan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat sihat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, nikmat kuat tubuh badan, jadi gunakan kesempatan itu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik sebelum Allah Subhanahu wa taala menarik satu persatu. Mata yang terang kan mula kabur, kan kaki yang kuat, lutut mula sakit, sembahyang yang sebelumnya boleh berdiri, sampai satu ketika kita akan solat duduk. Pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita dengan dengar yang baik, satu hari Allah Subhanahu wa taala akan tarik sedikit demi sedikit. Sementara Allah Subhanahu wa taala bagi lagi masih kuat tubuh badan, akal dan sebagainya ini, maka kita gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Moga-moga hadis yang ringkas yang dibacakan malam ni dapat sama-sama kita renung dan kita hayati dan menjadi panduan kepada kita dalam melalui kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.